Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi bersama anda hari ini Zaid Hamidi, Pro BSN. So hari ni saya nak ceritakanlah disebabkan ramai sangat yang nak buat plan medical card, cumanya tak tahu nak buat plan macam mana kan. So saya akan share macam mana cara untuk kita kita tahu apa jenis, macam mana struktur plan medical card ni. Jadi untuk overviewnya, saya cerita sikit lah. Dalam plan medical card ni ada 3 manfaat utama. Pertama sekali, bahagian medical card, which is cover untuk kos rawatan hospital swasta. Okey. Kedua adalah bahagian hibah. Bahagian hibah ni kita cover, kita bagi pampasan kalau berlaku kematian. Contohnya hibah tu kita buat 20,000. Jadi kalau berlaku kematian kepada pemegang polisi, duit hibah ni akan dapat kepada waris lah. Untuk hibah ni pun terbagi kepada 2 keadaan. Pertama sekali 20,000 ni mungkin boleh dapat kepada waris kalau berlaku kematian. Kedua, 20,000 ni boleh dapat kepada pemegang polisi seandainya pemegang polisi tu terkena sakit lumpuh, total permanent disabilities. Jadi yang ni akan jadi income replacement kepada pemegang polisi lah. And then bahagian ketiga, bahagian saving. Jadi dalam polisi ni adalah plan yang sangat fleksibel. Kita boleh buat, kita nak saving boleh, tak nak saving boleh. Jadi let's say kalau kita ada bajet yang lebih, so kita boleh includekan sekali saving dalam plan medical card ni. Kalau mungkin ada kekangan bajet, mungkin tak perlu ambil lagi. Sama ada boleh buat saving sendiri ataupun boleh top up nanti. Jadi tak perlu pening-pening macam mana nak buat medical card ni. Sebab ramai, saya faham ramai sekarang ni, kita sekarang dunia di hujung jari kan. Semua boleh akses maklumat sendiri. Jadi ramai di antara kita yang nak buat survey dulu, nak usah-usah dulu kan, tapi tak tahu macam mana. So dalam video ni saya highlightkan benda yang penting dalam medical card. Jadi untuk pemilihan ni mungkin boleh membantu anda untuk membuat pemilihan medical card. Okey, jom kita tengok video penerangan saya. Okey, Assalamualaikum. Jadi hari ni saya akan buat explanation apa yang ada dalam plan medical card Prudential BSN Takaful. Okey, pertama sekali, okey, plan medical card. Untuk penerangan yang paling simple, saya bahagikan tiga struktur untuk plan ni. First sekali, kita ada bahagian untuk medical card. Okey, untuk medical card ni adalah coverage untuk kos rawatan di hospital swasta. Okey, kedua kita ada bahagian hibah. Jadi hibah ni adalah pampasan kematian. Jadi jumlah hibah yang dimiliki oleh pemilik polisi akan dapat kepada waris lah. Akan dapat kepada waris kalau berlaku kematian. Ataupun kalau berlaku lumpuh. Kalau lumpuh ni akan dapat kepada pemegang polisi. Sebab lumpuh ni hidup lagi kan. Jadi yang ni term dia dipanggil total permanent disabilities. Dan yang ketiga, kita ada portion untuk bahagian saving. Jadi dalam satu plan medical card dalam Pro BSN ni ada 3 manfaat utama dalam plan ni. So anda ada option sama ada mungkin nak buat plan medical plus hibah saja, ataupun plan medical plus hibah plus saving. Jadi untuk pengambilan medical card ni, plan medical protection ni, kita kena buat ikut pada bajet kita. Sebab at the end yang mencarumnya kita. Jadi untuk polisi ni, sebab tempoh polisi sebaiknya kita buat untuk long term protection sehingga 70 tahun.
Kenapa kena 70 tahun? Okey, saya cerita sikit Kenapa perlunya 70 tahun? Okey, dalam plan medical card, yang paling penting adalah satu, tempoh polisi. Okey, saya buat satu timeline Sebenarnya kita ada option untuk buat sama ada, ini adalah permulaan contoh sama ada nak buat short term policy which is 10 tahun, 20 tahun, ataupun long term policy terus, iaitu sehingga 70 tahun. Jadinya cumanya untuk plan medical card ni seeloknya kita buat yang long term terus. Sebabnya kenapa? Okey, saya cerita. Let's say lah kalau tuan-tuan ambil plan yang short term. Contoh bermula sekarang daripada umur 20 tahun kan. 20 tahun start. Jadi contohlah kita nak murahkan, kita pun ambil plan yang berharga, yang short term which is 10 tahun. Jadi mungkin caruman dia murah. Tapi tempoh polisi hanya cover sehingga start umur 20 sehingga 30 tahun sajalah. Okey, untuk medical card ni, benda yang paling penting kena tahu, kita tak cover untuk sakit yang dah sedia ada. Sakit yang dah sedia ada. Kita highlight ni Jadi contohlah kalau kita ambil polisi yang short term ni, tiba-tiba bila ambil medical card ni kita ada coverage untuk kos rawatan kan. Tiba-tiba tahun ke ni umur 20, polisi tamat umur 30. Tiba-tiba umur 27 disahkan ada sakit kritikal, sakit kanser contoh kan. Jadi betul lah anda ada rawatan coverage untuk rawatan medical card 200k contoh. Jadi anda pengguna boleh warded, boleh buat operation, boleh buat kemoterapi. Tapi dekat sini kita kena aware lah, sebabkan anda dah decide untuk ambil short term policy, dia akan tamat pada umur 30. Jadi bila polisi ni tamat, akan stop lah coverage ni. Jadi apa yang berlaku? Anda kena start ambil polisi medical card balik start umur 30 ni. Tapi masalahnya, keadaan anda sekarang sudah ada sakit. Jadi dekat sini dah tak boleh buat lah medical card. That's why adalah lebih komprehensif untuk kita highlight plan yang long term protection terus. Ambil awal-awal sehingga 70 tahun. Supaya bila mana kalau berlaku sakit, kita still ada satu tempoh yang panjang lagi, tempoh coverage tu. So ini yang saya highlight lah, tempoh polisi. Okey, sekarang saya tunjukkan satu contoh Satu contoh plan medical card. Macam saya cerita tadi, plan ni terbagi pada 3 jenis kan. 3 structure penting. Satu bahagian medical card. Jadi dekat sini adalah bahagian medical card. Okey, bahagian medical card ni adalah manfaat yang memberi coverage untuk kos rawatan di hospital swasta. Ni contohlah. Paling penting dalam medical card ni kita kena tahu berkenaan dengan limit tahunan. Ada yang limit tahunan 200,000, 300,000, 400,000. Jadi semua tu kita boleh buat ikut kepada kita punya bajet. Lepas tu, okey, dalam first table ini adalah satu benefit yang memang ada dalam plan medical card. Contoh kalau plan medical card 200,000, jadi dia sekali dengan segala manfaat ni lah. Cuma saya cerita yang penting lah. Yang penting sekali kita kena tahu limit tahunan kita berapa. So limit ni dia akan renew every year. 200,000 ni contoh sekarang 2021. Jadi tahun depan dia akan renew 200,000 balik, 200,000 balik sehinggalah 70 tahun. Kalau tempoh polisi 70 tahun lah. Ini tempoh polisi. Tuan boleh pilih. Kita boleh pilih nak short term ataupun long term. Jadi contoh kalau kita ambil 70 tahun, maka setiap tahun dia akan renew sebanyak 200,000 setiap tahun. Jadi keuntungan dalam plan Prudential ni, limit seumur hidup sehingga 70 tahun adalah unlimited.
Sebagai contoh lah, kalau limit seumur hidup 1 juta, maka limit dia penggunaan renew 200,000 tu subject to availability limit seumur hidup yang 1 million lah. Let's say lah sampai satu masa dah lebih reach 1 million penggunaan medical card tu, maka polisi akan tamat. Jadi untuk yang ni tak perlu risau. Limit seumur hidup unlimited, cuma limit tahunan dia 200,000. Every year akan renew. Lepas tu limit tambahan. Yang ni kalau terkena 3 penyakit kritikal ni, cancer, kidney failure dan heart disease, akan ada tambahan 200,000. Jadi on that year, medical card coverage kita akan jadi 400,000 lah. Sebabnya 3 penyakit ni memang mahal. Nak buat operation, mungkin kalau ada operation dia tak jadi 20-30,000, akan jadi ratus ribu. So ada limit tambahan 200,000. Lepas tu manfaat ketiga ni settle. Ketiga adalah harga bilik. Dalam plan 200,000 ni, kita boleh warded bilik berharga 200 malaman. Jadi biasanya bilik berharga 200 malaman ni adalah bilik double bedded dekat hospital swasta. Jadi contoh kalau tuan-tuan nak bilik eksekutif, mungkin tuan-tuan boleh ambil plan berharga 300,000. Untuk plan 300,000, harga bilik akan jadi 300 malaman. Jadi 200 malaman ni dapat bilik berharga yang 2 bedded lah. 2 bedded. Lepas tu ini bahagian rawatan susulan. 2 ni. Rawatan susulan, first kita sediakan untuk penyakit kanser, iaitu kemoterapi. Kedua untuk sakit buah pinggang, dialisis. Jadi untuk 2 sakit ni ada coverage rawatan susulan secara pay and claim sebanyak 1 juta seumur hidup. Sebagai contoh, bila dialisis, kalau kena dialisis, kita kena buat rawatan 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Bermaksud darab 4 jadi 12 sesi 1 bulan. Biasanya satu sesi saja mungkin lebih kurang RM300. 300 darab 12 lebih kurang 3,600 untuk 1 bulan untuk rawatan dialisis. Jadi dalam plan ni kita ada coverage sebanyak 1 million. Which means kalau berlaku dialisis, kita boleh buat rawatan secara biasa and then boleh claim dengan Prudential. Sehinggalah limit ini habislah 1 million. Banyak tu. Lepas tu untuk rawatan susulan ni kita bagi sekali dengan allowance rawatan. Allowance rawatan ni ada 100 hari. Jadi kalau tuan-tuan buat rawatan dialisis dapat claim RM100 hari lah. Tapi maksimum 1,000 setahun, maksimum 10,000 untuk semua hidup polisi. Okey. Lepas tu kita ada coverage untuk rawatan pesakit luar. Rawatan pesakit luar ni untuk kemalangan saja. Saya highlight dekat sini Kemalangan saja. Contohlah bila berlaku kemalangan. Kadang-kadang kalau untuk sakit tak melibatkan warded ni, tak boleh guna medical card. First syarat guna medical card adalah kena warded. Tapi untuk kemalangan ni dia special. Kita sertakan sekali rawatan pesakit luar untuk kemalangan. Jadi contoh kemalangan tapi tak warded. Contoh kemalangan yang luka-luka kecil, tak perlu warded. So kena buat dressing. Bila dressing tu tuan-tuan boleh claim sebanyak 1,500 tahun. Jadi contohlah bila buat dressing tu kos rawatan 300. Jadi dapatkan receipt, submit pada agent and then kita boleh reimbursekan, dapat claim. Itu untuk rawatan pesakit luar untuk kemalangan sahaja ya, secara pay and claim. And last kali untuk plan ni ada allowance warded. Tapi allowance warded hanyalah di hospital kerajaan. Jadi contohlah kalau tiba-tiba sakit, tapi mungkin tuan-tuan nak pergi kerajaan ke, mungkin dekat dengan rumah ke masa tu. Jadi bila pergi hospital kerajaan tak dapat guna medical card. Tapi untuk plan ni kita ada cover bahagian allowance warded. Contoh kalau warded di hospital kerajaan 10 hari, maka boleh claim lah 100 hari. So dapatlah RM1,000.
Okey, tu bahagian medical card. Kedua, awal-awal tadi saya cerita kan, manfaat seterusnya, bahagian seterusnya adalah bahagian hibah. Jadi ini adalah hibah. Hibah ni adalah manfaat tambahan. Jumlah dia kita boleh tentukan. Nak buat 100,000 ke, 500,000 ke. Kita boleh buat ikut pada bajet. Ini pun seterusnya, income protector ni pun dalam bahagian manfaat tambahan. Kalau nak pun boleh, tak nak pun boleh. Yang ketiga tadi saya cerita saving. Saving pun sama. Saving adalah, okey, yang ni A, ni B, ini C. Kalau plan ni fleksibel, let's say kalau tuan-tuan nak saving, kita boleh masukkan sekali. Kalau tak nak pun tak apa. Cuma kelebihan bila buat saving dalam plan medical card ni, dalam polisi kita akan ada cash value. Bila ada cash value, sampai satu masa polisi ni ada, contoh ada 7,000. Jadi kita boleh buat withdrawal. Boleh withdraw duit cash value tu. Tapi minimum 1,000 kena stay dalam account. Jadi dalam plan ni ada 3 manfaat utama ni, which is medical card, hibah dan saving. So kita boleh buat plan ni ikut kepada yang paling penting adalah bajet kita. Jadi mahal atau tak mahal tu bergantung kepada kita punya needs lah. Let's say kalau tuan-tuan nak manfaat yang banyak, maka kena allocate banyak lah. Tapi apa pun, kalau bajet kita tight, kita boleh buat juga plan. Mungkin boleh ambil plan medical dengan hibah dulu, saving ni biar dulu. Nanti jadi bila mungkin ada income bertambah, kita boleh top up. Jadi itu adalah penerangan untuk medical card lah. Buat apa pun nasihat saya, yang paling penting adalah bajet kita. Apa-apa kena buat ikut pada bajet. Seterusnya, jadi korang dah tengok kan structure plan tu macam mana, medical card, hibah, saving. Seterusnya apa yang kita cover? Jadi ini adalah senarai 43 jenis sakit kritikal yang kita cover dalam polisi medical card. Tapi bukan ini saja yang kita cover. Saya tambah sikit 43 jenis termasuk dengan accident. Satu lagi tambah dengan sakit spesifik. Nanti saya akan tunjuk pula senarai sakit spesifik. Saya tunjuk dulu yang ni. Jadi yang ni adalah penyakit kritikal yang kita cover. Ada 43. Okey, nombor 1 boleh tengok stroke, heart attack, kidney failure, cancer. Lepas tu ada coronary artery bypass surgery. Yang ni berkaitan dengan jantung lah. Coronary artery disease, angioplasty ni masuk strain dalam saluran darah. Contohnya kalau berlaku fat deposited dalam saluran darah kita kan, bila ada lemak, jadi pelancaran darah tu tak sempurna. Yang itulah akan jadi tiba-tiba sudden heart attack ke, boleh hitam ke. Jadi yang ni kita akan masukkan strain. Doktor akan masukkan strain dalam saluran darah untuk meluaskan saluran darah tu. Jadi akan membantu flow of blood flow lah. Jadi bila smooth maka sihatlah kita. Lepas tu end stage liver failure, fulminant viral hepatitis, koma, benign brain tumor. Yang ni tumor lah. Berlaku tumor dalam otak kan. Lepas tu paralysis of limbs. Yang ni macam lumpuh, blindness, buta, deafness. Deafness ni pekak. Kalau berlaku kehilangan deria pendengaran pun kita cover. Kelima, third degree burn. Kalau berlaku kebakaran. Jadi kebakaran ni dia punya rate of fatality ni bergantung, ada 4 jenis tak silap saya. First degree, second degree, third degree, fourth degree, kalau tak silap lah. Yang ni pun kita cover, third degree cover dah. Lepas tu HIV. HIV due to blood transfusion. Mungkin ada berlaku pertukaran darah secara legal ataupun illegal ke, kita kena HIV, kita cover. Full blown AIDS, AIDS kita cover. End stage lung disease, paru-paru end stage, kita cover. Encephalitis, major organ transplant,
Loss of speech, tak boleh bercakap, kita cover. Brain surgery, kalau ada pembedahan otak mungkin melibatkan tumor ke apa ke, kita cover. Lepas tu heart valve surgery cover. Loss of independent existence, yang ni mungkin dalam bahagian permanent disability lah. Kehilangan keupayaan untuk bekerja sendiri. Contoh TPD kan. TPD ni total permanent disabilities. TPD ni, kalau declaration TPD ni bergantung kepada bila kita tak boleh buat 3 benda ni. Contohnya kita tak boleh makan sendiri, mungkin kena lumpuh, tak boleh makan sendiri. Kedua, tak boleh mandi sendiri. Ketiga, tak boleh pakai baju sendiri. Ni mungkin 3 benda ni boleh menyebabkan kita dititle untuk mendapat TPD. Bila dapat TPD ni, salah satunya dalam coverage kita lah, loss of independent existence. Jadi tak boleh nak urus badan sendiri pun termasuk dalam rawatan sakit kritikal. Bacterial meningitis, major head trauma, motor neuron disease, Parkinson, Alzheimer, surgery to aorta, kidney failure bawah ni. Jadi banyak, ini 43 jenis yang kita cover. Lepas tu termasuk dengan accident. Accident ni bukan sakit kritikal, bukan sakit kronik. Ini adalah unexpected event. Jadi bila accident ni memang dia berlakunya secara unexpected. Kita tak tahu nak berlaku bila. Sebagai contoh, orang yang accident semalam, adakah sehari sebelum tu dia tahu yang dia bakal accident esok? Adakah dia tahu accident ni akan berlaku di jalan sekian-sekian, akan berlaku dengan kereta sekian-sekian? Jadi dia tak tahu. So unexpected, kita cover, tak ada masalah. Seterusnya, sakit spesifik. Sakit spesifik ni dia ada beza dengan senarai sakit kritikal ni. Jadi saya tunjuk untuk sakit spesifik ya. Okey, kita masuk pula untuk bahagian sakit spesifik. Tadi saya dah cerita senarai sakit kritikal dan juga accident kan. Coverage seterusnya adalah untuk bahagian sakit spesifik. Sakit spesifik ni dia lebih kurang sakit kronik, cuma dia tak termasuk dalam senarai sakit kritikal lah. Jadi apa dia? Contohnya tekanan darah tinggi, hypertension, kencing manis, cardiovascular disease. Lepas tu tumor. Yang kalau tadi dalam sakit kritikal hanya ada tadi untuk brain tumor kan. Itu brain tumor termasuk dalam sakit kritikal. Tapi untuk others tumor, cancer tumor ke cyst ke, yang ni termasuk dalam bahagian penyakit spesifik. Batu karang, sakit urinary system, biliary system. Lepas tu sakit-sakit berkaitan dengan sinus, telinga, hidung, keadaan throat, tonsil. Lepas tu hernia, angin pasang, buasir. Lepas tu kita ada sakit endometriosis, sakit berkaitan dengan sistem reproduktif kita kan. Lepas tu sakit-sakit vertebrospinal disorder, slip disc, knee condition. Jadi sakit ni dia senang cerita. Sakit spesifik ni sakit yang boleh ada dalam masa yang lama, which is dia bukannya macam accident berlaku hari ni terus esok kena. Bukan. Sakit spesifik ni mungkin dia ambil masa yang lama untuk ada. Contoh, kalau untuk kanser ni bukannya hari ni kena, hari ni boleh ada terus. Dia akan ambil masa untuk develop tu. Jadi untuk sakit-sakit ni dia tergolong dalam sakit-sakit spesifik. Sakit kronik lah, sakit kronik yang boleh ambil masa untuk develop tu. Jadi apa yang membezakannya sakit kritikal, sakit spesifik, accident ni? Ada juga beza dia. Beza dia adalah di bahagian waiting period. Untuk medical card ni, setiap coverage, setiap sakit di cover ikut pada tempoh tersendiri. Bukannya ambil hari ni, esok terus cover on the spot. Jawapannya tak lah. Jadi untuk sakit-sakit spesifik ni, saya cerita sikit term untuk waiting period. Bila kita start cover sakit-sakit ni? Saya buat timeline macam ni. Jadi hari ni adalah contoh hari ni adalah hari 1 polisi.
Untuk accident, terus cover on the spot, tak ada masalah. Sebab macam saya cerita accident tadi, unexpected kan, benda yang tak tahu nak berlaku bila. Jadi terus cover on the spot. Untuk sakit-sakit virus ni contohnya demam denggi, sakit-sakit yang boleh ada dalam tempoh sekejap. Biasanya disebabkan virus lah. Lepas 30 hari dah cover. Selepas 120 hari barulah ada coverage untuk sakit kritikal dan juga sakit spesifik. That's why kita jangan bertangguh untuk buat perlindungan medical card ni. Ramai beranggapan bila ambil medical card ni terus cover semua. Jawapannya tak. Jadi ini adalah term yang dikeluarkan daripada Bank Negara dan WHO. Siapa-siapa nak ambil medical card, penggunaan dia kena tunggulah. That's why syarat terbaik untuk ambil medical card ni, dia kena sihat. Sebagai contoh, kalau anda dah ada sakit kan, adakah anda boleh nak menunggu tempoh 120 hari ni? Sakit ni jawapannya tak boleh nak tunggu. Untuk dapatkan rawatan tu kita tak boleh nak tunggu sebab sakit. So that's why saranan saya masa sihat ni, jangan bertangguh. Sebab sakit nak datang ni kita tak tahu bila. Mungkin masa sihat ni kita rasa takaful ni tak penting, medical tak penting, kita reject dia. Tapi percaya saya cakap, let's say kalau anda bertangguh-tangguh, bila dah sakit, medical card pula yang reject kita. Kalau anda dah ada sakit-sakit di atas ni, sakit kritikal dan sakit spesifik, memang medical card tak boleh nak ambil lah. Jadi saranan saya, jangan bertangguh, take action sekarang. Okey, jadi macam mana? Saya dah explain tadi macam mana cara untuk kita tahulah. Kita kena tahu macam mana structure plan medical card ni. So saya dah rumuskan tadi 3 benda. Satu, plan medical card ni terbahagi pada 3. Satu, medical card untuk coverage kos rawatan hospital swasta. Kedua, hibah, itu pampasan kematian dan sakit lumpuh. Ketiga, saving. Jadi saving ni, kalau anda ambil saving, maka dalam polisi akan ada cash value. Bila ada cash value, sampai satu masa kita boleh withdraw. Subject to 1,000 kena stay dalam account paling minimum lah. Melainkan kalau kita nak terminate polisi, kita dapat semua cash value tu. Seterusnya, saya highlightkan sekali apa yang kita cover. Tadi kita tengok sakit kritikal, sakit spesifik dan accident. Itu coverage kita. Jadi syarat utama coverage kita, sakit tu kena warded. Penggunaan medical card ni adalah warded. Jadi ramai tanya kadang-kadang, pergi klinik boleh guna tak medical card? Jawapannya, kalau pergi klinik tu doktor tak refer untuk warded, maka penggunaan medical card tak boleh guna. Dan konsultasi dekat klinik tu tak boleh diklaim. Tapi kalau contoh anda pergi klinik, contoh demam kan, tapi doktor refer untuk warded, after bila ada warded tu, kita boleh apply untuk warded. And then consultation di klinik tu boleh claim. Yang tu considered as pre-treatment. Jadi nanti saya akan explain pula apa itu pre-treatment, post-treatment. Yang ni pun ada dalam detail coverage medical card. Saya akan explain dalam next video. Cumanya harap korang boleh tolong subscribe channel saya. Sambil-sambil tu, mungkin kalau ada nak tanya, boleh direct PM saya. Saya sertakan nombor telefon saya dekat bawah. Apa-apa nak tanya, boleh contact saya. Kita boleh bincang, InsyaAllah. Saya Zaid Hamidi, Perubatan Takaful, akan cuba bagi yang terbaik pada anda. Sekian, Assalamualaikum.